Assalamualaikum, saya Aris Anwar dan anda bersama saya dalam program Superwoman Glam Show. Dan anda mungkin tertanya-tanya, apakah dia sebenarnya Superwoman Glam Show ni? Kalau anda nak tahu, kita akan bersama dengan wanita-wanita yang hebat yang mana kita akan menemu bual mereka dan kita nak tahu rahsia di sebalik kejayaan mereka, pahit manis kehidupan mereka dan macam-macam lagi. Dan untuk episod yang kali pertama ni, kita bawakan khas daripada Kedah. Tu dia. Dengar cerita dia pun pakai pink juga. Ini dah dia, individu yang cukup hebat, cukup gorgeous, dan bersama saya ni adalah Cik Puan Gorgeous. Hai Haris. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar, sihat? Sihat. Hari ni memang matching. Matching kan? Tu dia. Alamak, saya nak ucapkan selamat datang dan Cik Puan Gorgeous, saya nak tahu sedikit sebanyak lah. Mungkin bukan saya saja sebenarnya. Penonton-penonton di luar sana nak tahu sebenarnya daripada manakah dapatnya nama Cik Puan Gorgeous. Mungkin Cik Puan Gorgeous nak share apa-apa saja tentang latar belakang hidup Cik Puan Gorgeous. Seperti yang diketahui, saya daripada latar belakang keluarga yang sangat susah. Cita-cita saya untuk menjadi orang kaya. Cita-cita saya menjadi orang yang berkebolehan. Jadi saya fikir kalau saya menggunakan nama biasa, macam bukan nama panggung, kan artis semua guna nama artis, nama panggung. So saya pun mencipta satu nama yang boleh meninggalkan legasi, mencipta satu nama yang supaya orang boleh ingat. Gorgeous. Wah, gorgeous sangat korang ni nak tengok. Macam tu lah. Tapi betul, bila dengar Gorgeous ni kita rasa macam wow. Dia bukan macam nama yang biasa saja. Dia nama yang luar biasa sebenarnya. Ya, sebab tu saya cipta nama tu, bagi orang dengar nama saja, orang dah rasa macam nak tengoklah Gorgeous macam mana orang tu. Tapi okey, nama sebenar Cik Puan Gorgeous ni apa sebenarnya? Okey, nama sebenar saya Ismaniza Fahida binti Ismail, berumur 41 tahun, berpendidikan ijazah sarjana muda pendidikan. Saya merupakan seorang guru dan dah berhenti tahun lepas. Tahun lepas? 18 tahun berkhidmat sebagai seorang guru. 18 tahun sebagai guru? Guru bahasa Inggeris. Saya masih belum terlambat untuk ucapkan tahniah sebenarnya kepada Cik Puan Gorgeous. Sebab baru-baru ni dengar cerita lah Cik Puan Gorgeous telah dinobatkan sebagai ikon wanita Malaysia 2022. Hebat tu, oleh Wanita Ikon Malaysia KWIM, Anjuran Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada Oktober tahun lepas. Tahniah saya ucapkan. Jadi Cik Puan Gorgeous, apakah sebenarnya perasaan dan peranan sebagai ikon wanita Malaysia apabila dinobatkan sebagai inilah ikon wanita Malaysia ni? Semasa saya ditawarkan untuk memasuki pertandingan ini, ada satu mungkin organizer, saya rasa dia bagi tahu, okey, tolong isi borang ni. Saya tanya, borang apa? Lepas tu dia cakap saya borang untuk masuk ke pertandingan wanita ikon Malaysia. Saya kata yang ni yang berbayar ke macam tu lah. Lepas tu dia kata tak, yang ni you kena hasilkan apa kerja buat you. You kena tunjuk apa kelebihan you di dunia online. Apa yang you buat amal ataupun kerja buat you untuk memanfaatkan diri you kepada masyarakat. Kita ada temu duga juga. Temu duga berperingkat lah, dalam 3 peringkat macam tu. Lepas tu dia seminggu selepas tu dia hantar surat, okey, sukacita dimaklumkan layak ke peringkat seterusnya. Saya sahut cabaran. Saya buat setiap task yang diberi. Dia macam satu pertandingan Ratu Cantik tu tau. Cuma Ratu Cantik tu dia more kepada orang cantik-cantik lah. Tapi kami ni kepada ikon. Maksudnya orang yang memanfaatkan diri untuk masyarakat sekeliling dia. And then bila masuk pertandingan tu, macam biasalah orang kampung ni selalu dia akan rasa dia sangat rendah berbanding dengan orang-orang bandar, Haris. Saya tak tahu kalau pendapat orang lain, tapi bagi saya orang kampung ni dia rasa sangat rendah diri. Bila saya masuk dalam pertandingan tu, di video alhamdulillah saya dapat paling tinggi lah, saya rasa saya punya markah. And then last kali yang kami boleh lawan untuk tentukan kemenangan adalah on the spot punya soalan. Alhamdulillah rezeki saya kebetulan memang apa yang saya buat adalah kerja yang diberi, soalan-soalan yang diberi itu apa yang saya buat. Saya tengah buat program mentor dan menti, membantu wanita-wanita yang depression, wanita-wanita yang anxiety, wanita-wanita yang sakit kanser, wanita yang susah, yang family dia kurang berkemampuan dalam menjana kewangan keluarga. Saya buat mentor dan menti, saya ajar dia bisnes, bagi barang free dulu untuk permulaan. Lepas tu kita bawa dia sampai ke bulan-bulan seterusnya lah. Jadi mungkin salah satu saya boleh menang dalam pertandingan tu sebab apa yang saya buat, saya manfaatkan dan saya aplikasikan setiap hari tanpa menunggu pertandingan. Saya pun pernah dalam situasi macam tu, di mana ialah sebelum ni pun saya kan join di Remaja. Saya rasa memang
sangat itu agak-agak susah dan alhamdulillah Cik Puan Gorgeous dapat jawab. Saya rasa jawapan tu memang lebih daripada 2 minit sampai juri bagi tahu okey stop. Lebih berhenti bercakap ya, dia berhenti bercakap. Boleh tak Cik Puan Gorgeous ni, saya susah nak panggil Cik Puan Gorgeous, nak panggil lah. CPG. Okey. Boleh tak kalau Cik Puan CPG kongsikan sejauh mana anugerah yang anda terima ni boleh menjadi pemangkin ataupun pendorong semangat untuk anda terus aktif dalam kerja-kerja kebajikan anda. Bila ada gelaran ni, alhamdulillah memudahkan lagi urusan saya untuk berhubung dengan pihak-pihak yang berkenaan, and then saya pun lagi mudah urusan saya untuk membantu masyarakat di sekeliling saya. Saya tak kata saya membantu 100%, tapi bagi saya tak dapat tolong semua, tapi jangan tinggal semua. Oh, itu dah orang kata. Sebenarnya saya ada soalan sebenarnya nak bagi motor hidup, nak tanya motor hidup. Tapi saya rasa itu pun dah dikira motor hidup Cik Puan Gorgeous, betul tak? Tapi ada motor lagi. Ada juga. Okey, sila share. Apa dia motor hidup, pegangan hidup? Motor hidup CPG. Saya tak kisah daripada segi bisnes, tak kisah daripada segi kehidupan, tak kisah daripada segi kerja amal saya. Satu sahaja, senyumanmu kebahagiaanku. Kerja saya, bagi saya, tugas saya adalah mencari duit. Bagi saya lah, cari duit, cari kesenangan untuk anak-anak, cari kesenangan untuk kebajikan anak-anak. Bila anak-anak dapat sesuatu yang mereka nak, kebajikan mereka terjaga, mereka bahagia. Thank you mami, itu ucapan yang paling itulah senyumanmu kebahagiaanku. Saya pastilah Cik Puan Gorgeous pun sebenarnya ada sumber inspirasi dan idola. Boleh tak saya tahu? Mungkin penonton-penonton dekat luar sana nak tahu siapakah sebenarnya sumber inspirasi ataupun idola CPG. Kalau Haris pun mesti orang yang sama juga. Saya sumber idola saya mak saya. Betul. Puan Siti Fatimah. Oh, cerita pasal dia sedih dah. Dia ibu saya, mak saya panggil mak lah no. Kalau ibu tu saya terkontrol sikit. Masih minta maaf saya tanya, masih ada lagi? Masih ada lagi. Semalam hari jadi dia. Allah. Yang ke-61 tahun. Selamat jadi Puan. Okey, mak saya seorang yang orang kata tak belajar, tak berpelajaran, buta huruf, tapi cita-cita dia tinggi untuk anak-anak dia. Kami semua 5 beradik dan saya sulung. Semua perempuan. Dan bayangkan dia nak membesarkan 5 anak perempuan sangat susah. Betul. Tapi di usia dia 61 tahun ni 5 anak perempuan? Ya. Semua perempuan. Allahu Akbar. Dan saya semua lelaki. Oh ya. Okey, bila susah untuk dia membesarkan anak-anak perempuan di zaman sekarang, tapi di usia dia 61 tahun ni dia boleh tersenyum dah. Anak-anak dia semua berjaya. Saya bukanlah kata berjaya yang terlampau, tapi kami tak ada lah meninggalkan kesan-kesan negatif terhadap anak-anak muda ataupun adik-adik saya. Kami memberi impak yang positif sebab ajaran daripada mak. Bila kita tak belajar, dia marah. Dia cuma dia bagi tahulah kita ilmu ni penting. Hang kena belajar ke, hang kena baca buku. Hari-hari dia main tunggu. Walaupun dia tak reti baca, dia main tunggu depan kita suruh baca buku. Masa tu kita sangat marah. Kenapalah mak sibuk kacau aku ni? Kan aku letih lah mak. Bila ni saya dah nampak semua benda tu. Bila saya sedikit dewasa, saya nampak dia jual kuih saja. Mak saya menjahit, jual kuih. Ayah saya seorang ahli bomba biasa sajalah. Masa tu gaji hanya 300 lebih. Ayah ada rumah sebiji lah dekat Alostar. And then di usia saya 20 tahun, saya ingat mak saya hanya buat kuih dan mak saya hanya jahit baju sahaja. Tapi mak saya boleh beli rumah sebiji sama macam abah sebelah rumah abah. Allah. Mana dia dapat duit tu Haris? Itulah. Jual kuih sahaja. So saya rasa hebat. Bagi saya pelajaran memang penting untuk bagi kita jadi manusia yang sangat hebat, pandai bercakap, pandai berfikir, buat pemikiran yang rasional, tapi usaha, semangat, jati diri yang ada pada mak saya tu membawa kepada saya sekarang. Baiklah, kita dah tahu sedikit sebanyak mengenai kejayaan CPG. Well, before you involved in this kerja-kerja kebajikan, right? Tak silap saya, macam CPG sendiri bagi tahu tadi, CPG adalah seorang teacher, guru bahasa Inggeris selama 18 tahun. Lama tu. Nak tanya juga, sekarang ni dah tak teruskan, betul tak? Ya, saya dah setahun berhenti. Oh, dah setahun berhenti? Macam CPG bagi tahu tadi. Tak rasa menyesal ke tinggalkan, orang kata ni lah, daripada kerja seorang pendidik yang dianggap mulia ni? Rindu tu ada. Rindu tu ada. Pasti akan bertanda. Rindu untuk sekolah ada, rindu untuk anak murid ada. Cikgu ni macam biasalah, sekali jadi cikgu, selamanya akan jadi cikgu. Saya Haris. So cikgu ni bukan pilihan saya. Macam dulu saya bagi tahu,
Cita-cita dulu sebenarnya nak jadi apa? Pramugari. Pramugari kau? Tu Nak dia. jadi pramugari, businesswoman. Tapi masa tu saya sangat susah. Jadi saya dapat 2 tawaran. Satu dapat universiti untuk bisnes. Satu saya dapat maktab untuk cikgu. So ayah saya kata kena pilih cikgu sebab abah tak ada duit. So you kena jadi cikgu. Jadi sebab apa saya tak faham lagi. Masa tu saya 18 tahun. Masa abah tu memang rebel sikit lah. Ya, saya sangat minat lah bisnes. Lepas tu abah kata, kalau jadi cikgu, you ada allowance, you keluar lah memang jadi cikgu. Kalau you buat bisnes, abah kena sarah you sampai berapa tahun. Lepas tu keluar, bila dah jadi businesswoman ni, ada duit ke? Itulah orang kata ikut orang tua-tua ni tak salah Haris sebenarnya. Betul. Ada hikmah dia Allah bagi. Walaupun usia saya 40 tahun sekarang ni baru saya boleh kecap apa yang saya nak. Tapi daripada guru itulah membawa saya pada sekarang. Itu dia sedikit sebanyak tentang kejaya CPG. Jadi sekarang ni kita nak tahu pula di rumah pula macam mana. Kita tahulah kan seorang isteri dan seorang ibu ni macam saya, isteri saya Syah, and kita orang baru je dapat anak, dan saya tahu memang tugas seorang ibu ni memang sangat-sangat suka, memang banyak masa yang nak kena tarik sebenarnya. Jadi boleh tak Cik Puan Goja CPG kongsikan macam mana bahagikan masa di antara kerja-kerja kebajikan dan juga keluarga tersayang? Hidup saya terbahagi kepada banyak golongan Haris. Betul. Satu masyarakat, satu anak-anak, satu suami, satu ibu bapa, satu adik-beradik. Semua benda tu saya tanggung. Saya tak rasa cukup 24 jam. Tapi apa yang saya boleh cakap, saya berkongsi rezeki dengan staf-staf saya. Dapat staf yang bagus pun satu rahmat kepada kita. Anak-anak saya tinggalkan kepada saya punya pembantu. Kerja-kerja buat saya yang selebih-selebihnya, macam contoh saya tak sempat nak buat makan, mungkin staf saya boleh buat. Saya terpaksa meninggalkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Macam saya kata tadi, kita tak dapat kecap semua benda. Betul. Semua benda. Nanti yang dikendong orang panggil apa tu, pepatah dia Haris, cuba baca tengok cikgu nak dengar Haris. Alamak, apa dia ni? Alamak, saya pula seram ni. yang dikendong tak dapat, yang jatuh berciciran ke apa? Gitu. Macam tu lah, betul kan? Betul kan, lebih kurang kan? BM dapat berapa? Oh, BM saya Masya Allah. Tapi saya nak beritahu, matematik saya A+. Okey, macam itulah yang dikendong. Saya kena cover balik ni. Tak dapat tu nanti bagi keciciran pula. So saya tak mau benda tu terjadi. Tak, betul tak pergi bahasa tu? Betul kan? Betul, cuma yang belakang tu tak betul sikit. Tapi tak apalah, saya bagi markah 5 saja. Okey. Per 10. Wanita kena ingat satu sahaja, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, kita kena happy dengan apa yang kita buat. Jadi CPG, saya nak tanya satu lagi soalan. Okey, soalan dia, apa nasihat CPG dan bagaimana untuk menggalakkan terutamanya kepada generasi muda untuk betul-betul mencintai kerja-kerja kebajikan ni, bukan hanya sebagai konten. Yalah, sebab kita pun tahu kan, budak-budak sekarang ni apa-apa saja dia buat mesti nak kena record. Mesti nak kena record. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak tahulah. Kadang-kadang kita yang tonton ni pun kita snuzon je, betul tak? Jadi apa nasihat yang CPG nak bagi kepada penonton-penonton dekat luar sana? Okey. Record. Record tu sebenarnya penting untuk kita elaborate kepada orang, untuk kita bagi tahu kepada orang apa kerja kita buat. Cuma itu berbalik pada niat. Apa niat you record benda tu? Saya juga record benda tu. So untuk anak-anak muda yang terbaru Haris saya buat, okey, yang ni yang proof lah, kita tak mau cerita benda yang kita puji diri. Yang orang tak nampak, orang hanya nampak okey, hang buat, hang syok lah cerita pasal hang. Contohlah kan. Okey, ni kita proof, dan saya memang College Community di Baling telah melantik saya, juga UKM Malaysia juga melantik saya sebagai penasihat dan ikon kepada pelajar-pelajar untuk memberi inspirasi kepada mereka bahawa membuat kebajikan perlu selaras dengan mencari kewangan. Saya memberi inspirasi kepada semua remaja-remaja, sebab sekarang dunia kita dunia remaja, betul? Remaja yang kita nak terapkan untuk bagi tahu tak boleh buat konten semata-mata. You kena buat kerja amal you dengan ikhlas, betul. Baru you dapat. Baru dapat. Ya, betul. Itu yang saya terapkan dalam nilai-nilai murni anak murid saya. Alhamdulillah sekarang dia dah dapat job, dan daripada job tu dia akan bahagikan pula kepada orang-orang susah. Mungkin penonton-penonton dekat luar sana pun tak tahu apakah pertubuhan kebajikan Cik Puan Goja sebenarnya. Semasa saya jadi cikgu dulu, saya dah buat kutipan untuk bantu anak murid saya lah. Sebab anak murid saya sangat susah. Macam saya kata, tak pernah ada KFC, tak pernah masuk KFC, tak pernah ada televisyen, motor tak ada, kadang-kadang tak pergi sekolah sebab tak ada kenderaan. Lepas tu sekolah pun tak berapa cantik. So saya nak cantikkan sekolah, jadi saya ada minta daripada follower saya, siapa nak sumbang. Masa tu saya tak tahu, saya bukan manusia yang tak fikir panjang lah masa tu. Saya ingat okey, aku cari duit untuk anak murid aku. So
So bila benda tu viral, ramai orang tolong dan ramai sangat Ramai orang bantu. volunteer yang Alhamdulillah saya boleh tolong anak murid saya separuh, 250 orang tu ke jalan yang bahagia lah. Alhamdulillah. Betul sekolah, kalau Haris tengok sekolah lama saya sekarang, saya rasa mungkin satu dalam Malaysia. Saya orang pertama yang cat satu sekolah untuk anak murid saya. Tapi bila mana saya tak mengikuti undang-undang, saya tak mengikuti akta yang betul, benda tu jadi salah, Haris. Oh, jadi ini. Saya tak tahu. Bagi kita, niat kita nak tolong. Tapi niat tak menghalalkan cara, Haris. So jangan ulang kesalahan yang saya buat. Buat benda yang betul. Niat tak menghalalkan cara. So saya guna akaun peribadi saya masa tu. Bila saya guna, benda tu salah, Haris. Salah. Di situlah mulanya tertubuh pertubuhan Cik Puan Gorgeous. Saya bukan memilih untuk menjadi pekerja amal. Saya tak memilih untuk membantu orang sampai ke satu Malaysia. Tapi mungkin Allah pilih saya untuk tu. Jadi saya buat pertubuhan Cik Puan Gorgeous tu untuk menghalalkan cara duit masuk tu, Haris. Pernah juga saya tumpang akaun lah, kita tumpang akaun sebab kita dah tak boleh guna akaun. Tumpang akaun satu-satu pertubuhan, ditipu pula. Dia dah dapat duit, dia tak bagi pun kat kita. Jadi saya terpaksa keluarkan duit sendiri, duit bisnes sendiri untuk pi cover balik apa yang saya nak tolong tu. So alhamdulillah lah, saya dengan suami tak pernah sekalipun kami menggunakan kewangan dengan kami punya orang panggil apa, peribadi punya penggunaan. Boleh tak kongsi sedikit tentang perniagaan yang dijalankan? Saya memulakan perniagaan saya pada tahun 2005, Haris. 2005 lama. Masa tu saya 20. 2005 dekat 18 tahun yang lepas. Yes, 22 tahun. Sama umur dengan ni. Masa tu saya berumur 22 tahun. Tapi saya tak tahu apa lagi bidang yang sesuai, apa bidang yang elok untuk saya. Kita tak jumpa chemistry. Macam-macam saya cuba. Time ni masih lagi mengajar lah kan? Saya mengajar lagi. Dalam mengajar saya cuba buka kedai. Sebab saya minat kan, sebab kalau dulu ayah tak bagi kan. Yalah, mana buka dekat Baling lah kiranya. Buka dekat Baling, tapi 7 bisnes saya semua tak ada satu pun berjaya. 7 bisnes semua. Apa bisnes di antaranya spa, pengantin, buat tudung, jual laksa. Laksa. 7 ada 3 apa dia lagi? 3 lepas tu buat insurans, semua buat. Insurans pun buat. Semua lingkup, semua jatuh. Tapi benda tu tak memberi orang panggil kesan dan impak negatif kepada saya sebab saya sangat minat berniaga. So saya bangun. Last kali saya buat pada 2016 adalah kosmetik sampai sekarang. Rupanya itulah chemistry saya. Pengamal yang saya kutip tu 10 tahun dulu. Jatuh dan bangun, barulah alhamdulillah sekarang orang nampak hasilnya. Apa yang saya jalan adalah, apa yang saya buat sekarang adalah kosmetik lah. Kita sebenarnya dah sampai ke penghujung rancangan ni sebenarnya. Sat sangat. Sat sangat, betul. Rasa macam nak tanya soalan banyak lagi sebenarnya. Tapi itulah, sebenarnya penonton-penonton dekat luar sana, saya percaya yang memang diorang pun dah dapat banyak input daripada CPG sendiri. And yelah, saya pun alhamdulillah hari ini diberi peluang untuk berjumpa CPG mata bertentang mata sendiri. Jadi CPG, sebagai kata-kata akhir lah untuk CPG, sampaikan kepada penonton-penonton dekat luar sana. Boleh tak bagi apa-apa kata-kata semangat dekat penonton? Nombor 1 is be you, sayangku. And then buat apa yang kita rasa nak buat tu dengan bersungguh-sungguh. Jangan putus asa, jangan rasa diri ni sangat selekeh, jangan rasa diri ni tak berkemampuan, jangan rasa diri ni tak berkebolehan. Sebab saya ada pengalaman bila di mana saya bukanlah seorang pelajar yang cemerlang akademik. Saya hanya orang yang sederhana sahaja. Saya juga orang yang sangat susah. Kalau dulu orang sebut miskin, sekarang orang sebut kurang kemampuan. Tapi bila saya besar ni, saya mampu buktikan kepada orang yang ada di sekeliling saya, orang yang kaya di sekeliling saya, orang yang melayan saya masa kecil-kecil dulu seperti sampah. Saya boleh buktikan kepada dia saya tinggi daripada dia sekarang. So setiap manusia ada keistimewaan dia, sayangku. Hidup ni ibarat roda tu, betul. Kadang-kadang you di atas, kadang-kadang you di bawah. So masa you di atas, tolong grab peluang 100%. Capai selagi mana you boleh capai. Kalau sekali dengan baju, boleh kaut sekali dengan baju. Sebab bila you dah di bawah nanti, belum tentu you boleh grab semua benda. Saya tak pernah dalam hidup saya ada erti putus asa dan takut untuk mengambil risiko. Tak pernah. Saya tak pernah ada rasa benda tu. Saya selalu cakap, aku kena cuba, aku kena buat. Kalau aku tak buat benda ni, aku tak tahu apa hasil dia. Yang seterusnya, jaga hubungan kita dengan Allah.
jaga hubungan kita dengan mak, ayah, mak mentua, keluarga. InsyaAllah doa daripada mak dan ayah tu paling besar nikmat dia untuk kejayaan kita. Apa yang paling penting sebenarnya kita ingat, jangan putus asa dan berani untuk ambil risiko. Ya, tak cuba tak tahu. Tak cuba tak tahu. Betul macam mak saya cakap, kalau kita pergi ke hutan, kita jangan tangkap kancil. Kita tangkap rimau. Betul. Kalau rimau tu ngap kita tapi kalau kita berjaya dapat ngap rimau tu, kita jadi sejarah esok. Betul tak? Kita jadi sejarah esok. Kita lah raja semua. Jadi kita jangan takut untuk ambil risiko. Selalunya kalau kita ambil risiko tangkap harimau tu, kita selalu berjaya. Berjaya betul, sebab kita dah memang berani sebenarnya. Jadi itulah dia, kita pun dah sampai di penghujung rancangan Super Woman Glam Show. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada CPG sebab sudi bersama dengan kami pada hari ini. Dan untuk penonton-penonton dekat luar sana, di episod yang akan datang masih ada ramai lagi wanita-wanita hebat yang kita nak menemu ramah. Kita nak tahu, kita nak korek rahsia pasal di sebalik kejayaan mereka, pahit manis kehidupan mereka dan macam-macam lagi lah. Jadi sampai di sini saja, kita jumpa lagi. Saya Raisan Noah. Bye.